Penghinaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh segelintir penganut agama lain serta perdebatan warganet dalam isu sensitif yang menyentuh kepada bangsa mengundang iklim kurang harmoni di negara ini. Keadaan berkenaan dibimbangi akan mewujudkan jurang prejudis antarabangsa, malah lebih menakutkan akan melahirkan golongan antarabangsa jika tidak dibendung di peringkat awal. Menunding jari menyalahkan antara satu sama lain tidak akan menyumbang kepada pembangunan negara. Untuk mendapatkan penjelasan lanjut berhubung konsep pembinaan negara bangsa yang dianjurkan oleh Islam, Cafe Ahad menemubual Timbalan Pengerusi Majlis Dakwah Negara, Profesor Emeritus Datuk Zakaria Stapa. Kita lihat dalam Al-Quran pun ada dijelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ni syu'uban wa qabaila, pelbagai bangsa dan juga pelbagai kabilah, tetapi apa yang dimaksudkan ataupun apa yang mahu diwujudkan di situ ialah tentang lita'arafu, untuk tujuan saling kenal mengenal. Maknanya kemajmukan itu atau pluraliti itu sebenarnya satu yang diiktiraf oleh Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keperluan pelbagai bangsa dan kabilah dan sebagainya. Namun tujuan utamanya ialah untuk kita saling kenal mengenal, untuk saling kita bertukar-tukar pengalaman dan sebagainya dalam usaha kita untuk nak memajukan alam ini sebagai khalifah Allah. Jadi itu yang sepatutnya dilakukan oleh pendekatan orang Islam di dalam usaha ataupun dalam keadaan kita berada coexist, maknanya wujud bersama dalam sebuah masyarakat yang berbilang keturunan, berbilang kaum dan sebagainya, yang kadang-kadang tak semestinya berbilang keturunan dan berbilang kabilah itu berada ataupun wujud yang sedemikian itu daripada agama yang sama. Kalau kita tinjau dari segi sirah, perkara ini berlaku di Madinah sebenarnya. Khususnya di Madinah itu ada kumpulan Yahudi dan sebagainya. Sebab kalau misal katakan dari segi sesama Islam, itu jelas kalau di Madinah pun disatukan pelbagai kabilah-kabilah yang sama Muslim, dengan maksud maknanya Muhajirin dan Ansar itu dengan ada projek yang dikatakan sebagai projek persaudaraan di antara kumpulan Muhajirin dan Ansar. Tetapi kita lihat dalam Piagam Madinah misalnya, peruntukan diberikan kepada kumpulan yang non-Muslim ini, dengan maksud bahawasanya mereka juga boleh coexist, seolahnya boleh hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum tersebut. Cuma yang berlaku misal katakan seperti mana yang dalam sirah tersebut, di mana kumpulan Yahudi itu melakukan kerja yang seolahnya mencabar Piagam Madinah dan sebagainya, itu yang menyebabkan orang Islam mengambil tindakan kepada orang Yahudi. Jadi maknanya kalau berdasarkan kepada sirah yang demikian, menunjukkan bahawasanya Islam memperakui tentang kewujudan yang boleh wujud secara bersama dalam sebuah masyarakat. Ya, saya rasa perkara ini dalam pandangan saya harus dilihat dalam bentuk yang agak luas sedikit. Ia misal katakan menjadi wujud dan menjadi masalah dari semasa ke semasa kerana ada beberapa perkara yang tidak dilaksanakan dalam kehidupan kita sebagai sebuah negara. Dia sebenarnya satu manifestasi kepada tak siapnya proses pembentukan negara bangsa yang sepatutnya kita lakukan secara yang tepat. Berlakunya misal katakan dari semasa ke semasa. Artinya sekarang ini ada kaitan dengan soal Jawi. Sebelum ini tentang masalah menghina Rasulullah dan sebagainya. Kemudian ada juga orang-orang yang memperlekehkan ulama dan sebagainya, macam-macam. Jadi sepatutnya kalau sekiranya
pihak-pihak yang bertanggungjawab atau pihak-pihak yang menjadi warga negara di Malaysia ini mematuhi dan juga memberikan apresiasi kepada apa yang dikatakan sebagai social contract ataupun kontrak sosial yang sudah diwujudkan sejak daripada merdeka dulu lagi, iaitu maknanya kalangan yang bukan pendatang itu ataupun bukan rakyat asli daripada negara ini mesti diberikan kewarganegaraan. Kemudian pihak yang menerima kewarganegaraan itu semestinya memberikan penghormatan seperti yang terdapat dalam perlembagaan keistimewaan orang Melayu. Agama Islam adalah agama persekutuan. Kemudian raja-raja adalah raja-raja Melayu adalah demikian juga bahasa Melayu. Jadi 4 perkara tadi yang dalam kontrak sosial itu yang perlu diberikan oleh pihak lain yang telah diberikan kewarganegaraan. Yalah, itu pun juga sepatutnya perlu diberikan perhatian kepada kontrak sosial yang kita sama-sama setujui. Yalah, maknanya mungkin orang sekarang merasakan kontrak sosial itu dilakukan oleh orang lain, bukan mereka. Soalnya begitulah. Sebab kalau misal katakan sudah diperakukan bahawasanya agama Islam itu adalah agama persekutuan, maknanya hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan keislaman mestilah diberikan penghormatan, mestilah tidak disentuh supaya nanti kalau tidak nanti akan menyebabkan timbulnya perkara yang sensitif dan sebagainya, dan dengan sebab itu nanti tidak akan timbul soal perpaduan dan juga kewujudan satu negara bangsa yang teguh dan sebagainya begitu. Demikian juga lah misal katakan sekarang ini apabila diiktiraf secara yang jelas katakan Islam itu adalah agama persekutuan, jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan soal amalan-amalan dalam Islam itu perlu dipahami. Kemudian kalau kita perhatikan perkara-perkara yang sebegini, dia menjadi dari semasa ke semasa menjadi timbul dan sebagainya sebab 4 perkara yang terdapat dalam kontrak sosial itu tidak diberikan penghormatan, sedangkan sebenarnya timbal balik kepada 4 perkara tersebut adalah kewarganegaraan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, negara Malaysia sahaja memberikan ruang yang demikian luas untuk menggunakan misal katakan sekolah-sekolah mereka sendiri dan sebagainya. Ya, itu saya terasa bimbang juga. Walau bagaimanapun keadaannya, kita sudah berada dalam keadaan di mana negara kita adalah berbilang kaum dan berbilang agama. Itu kita tak boleh nak misal katakan menafikan tentang itu. Takkan kita nak seru supaya orang yang non-Muslim itu nak buang ke mana? Sebab mereka adalah warga negara kita. Jadi kalau misal katakan perkara-perkara yang sebegini dibesarkan, dia akan menimbulkan masalah ketidakstabilan, keharmonian dan sebagainya itu menjadi terganggu. Jadi pada faham saya, kita perlu kembali kepada realiti kehidupan kita lah. Di mana dalam kehidupan kita memang kita hidup bersama-sama dengan satu bentuk kewujudan, coexist bersama-sama dengan kumpulan yang non-Muslim dan juga berbeza agama, berbeza bangsa. Jadi kita ada tonggak-tonggak yang seperti yang dijelaskan tadi itu, dan kita kembali kepada itu untuk kita menjadi berpadu. Perpaduan yang sepatutnya terjadi dalam negara kita, kerana dengan perpaduan itu sebenarnya agenda-agenda ekonomi, agenda pembangunan yang berbagai-bagai boleh dilaksanakan. Kalau kita asyik nak berbalah, jadi bila kita nak menuju pada ke arah kemajuan?